Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, adik-adik, cikgu nak sambung perbincangan kita untuk contoh soalan peperiksaan akhir tahun. Okey, dalam video sebelum ni cikgu dah terangkan sehingga nombor 8. Cikgu akan sambung soalan nombor 9. Okey, ini adalah contoh soalan peperiksaan akhir tahun di mana dia merangkumi semua topik daripada mula sehingga akhir. Kita lihat soalan nombor 9. Kalau adik-adik lihat pada gambar ni, ini adalah dia bagi tahu berat untuk sebiji buah durian dan dia labelkan jarum ni dekat sini. Soalan yang pertama dia tanya nyatakan jisim dalam kg durian itu. Okey. Jadi kalau lihat kat sini dia berada di tengah-tengah antara nombor 3 dan 4. Maknanya jawapan adalah 3/5. Kalau tengah-tengah 0.5. Okey, 0.5 kilogram. Okey, untuk penimbang adik-adik mungkin akan jumpa gambaran macam ni, ataupun mungkin juga adik-adik akan jumpa yang mana senggatan dia ni kita panggil senggatan yang kecil-kecil ni. Okey, ada 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey, untuk penimbang ni adik-adik boleh gunakan yang adik-adik hafal yang cikgu dalam video-video yang sebelum ni ada cikgu suruh hafal yang pecahan. Mungkin kat sekolah pun cikgu-cikgu adik-adik pun suruh hafal yang 1/4 kg, 1/5 kg, 1/8 kg dan juga 1/10 kg. Yang ni, hafal yang ni. Okey, tahu kan? Okey, 1/4 250 gram, 1/5 200 gram, 1/8 125 gram, 1/10 100 gram. Hafal kepala ni. Dalam video-video sebelum ni pun ada cikgu ada bagi tahu benda ni tentang benda ni. Okey. Kalau jumpa penimbang, adik-adik buat kelopak bunga macam ni. Daripada kosong buat kelopak 1 2 3 4 sampai nombor 1. Kalau jumpa 4 kelopak maknanya yang per-4 lah maksudnya. Pergerakan 1 kelopak 250. Gerak satu lagi, tambah lagi 250, dapat 500. Tambah lagi 1, 750. Okey, tambah nombor 250, tambah 250, tambah 250. Okey, kalau jumpa penimbang yang ada senggatan dia 1 2 3 4 nombor 1, maknanya kalau kita buat kelopak 1 2 3 4 5. Ada 5 kelopak maknanya per 5. Okey, 1 ni maknanya 200. Tambah lagi 200. Tambah lagi 200 jadi 600. 800. Okey, maksud dia contohlah. Jumpa soalan yang ni, dia tunjuk kat sini. Kat situ kan. Jadi adik-adik mula-mula buat kelopak 1 2 3 4. Oh, maknanya per-4. Adik-adik tahu per-4. Jadi ingat per-4 250. Okey, kalau jarum kat sini, dia melintasi nombor 1 kan. Jadi tulis 1 titik. Kalau nak dalam kg lah. Kalau nak tukar kepada gram, tak ada titik. Okey, adik-adik pun mula daripada 1 ni. Mula 1 2 3. Okey, maksudnya 250 tambah 250 tambah 250 ataupun 250 darab 3 lah sebab dia berada senggatan yang ketiga. Kalau adik-adik hafal 1/4 250, 2/4 500, 3/4 750, lagi mudah. Dapat sini 750 kg. Ini maksud dia. Faham kita tengok kelopak dia berbeza-beza. Ada yang per-4, ada yang per-5, ada yang per-10. Kalau yang banyak tu mungkin per-10 lah. Per-8 ni jarang kalau penimbang. Selalunya per-10. Okey. Tapi tak mustahil dia boleh buat per-8 juga. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Tukarkan jawapan yang diperoleh pada soalan 1 kepada gram. Okey, nak tukar kepada gram darab 1000. Maknanya jawapannya adalah 3500 gram. Okey. Kalau terus tulis jawapan dapat markah penuh. Tapi kalau adik-adik buat macam ni, gerakkan titik 3 kali, lepas tu tulis jawapan 3500. Ini salah. Ini cara yang salah. Okey. Sebab apa? Sebab kita gerakkan titik tanpa ada sebab.
Operasi darab tak ada, operasi bahagi tak ada, tiba-tiba titik tu bergerak. Salah. Tapi kalau adik-adik letak darab 1000, sebab nak tukar kg kepada gram, darab 1000, ada darab 1000 gerakkan titik, itu betul. Okay, jadi kalau mencongak betul, tapi kalau gerakkan titik tak ada sebab, salah. Kalau ada darab, betul. Dia faham Okey, itu soalan yang ke-9, yang kedua. Okey, seterusnya soalan nombor 10. Okey, untuk soalan nombor 10, jadual di bawah menunjukkan panjang kain yang digunakan untuk membuat pakaian. Okey, untuk blouse, kain yang digunakan adalah 21/4 meter, jubah mini 420 cm, kemeja 2.0 meter. Okey, untuk soalan yang pertama, berapakah beza panjang dalam meter kain yang diperlukan untuk jubah mini dan kemeja? Dia tanya beza. Beza ni maknanya kena tolak. Jangan adik-adik keliru. Okey, dekat sini dia tulis jubah mini adalah 420 cm. Okey, untuk kemeja adalah 2.0 meter. Okey. Dia nak beza dalam meter, maka yang ni adik tukar kepada meter dulu. 1 meter bersamaan dengan 100 cm kan. Kalau nak tukar unit, bahagi 100 ataupun guna T2 tapak. Maknanya 420 cm ni nak tukar kepada meter, kita kena bahagi 100. Letak titik kat belakang, gerakkan 2 kali, kita dapat 4.20 meter kita dapat. Ataupun nak tulis 4.2 meter sahaja pun boleh. Okey. Tapi kalau adik-adik rasa tak nak guna cara bahagi darab 1000, bahagi 1000 apa semua ni, adik-adik boleh hafal guna T yang cikgu pernah ajar dalam video-video sebelum ni banyak kali dah. T3 tapak, T2 tapak dan juga T1 tapak. Guna T ni pun boleh. Untuk soalan peperiksaan, selalunya ditanya, kalau tajuk panjang, dia selalunya tanya yang meter, sentimeter ataupun sentimeter, milimeter. Untuk kilometer dengan meter ni, dia bukan kata tak tanya langsung, tapi jarang sikit dia tanya yang ni. Sebab untuk penukaran unit yang melibatkan 1000, biasanya dia tanya dekat soalan tajuk jisim dan juga isi padu. Okay? Sebab dia melibatkan penukaran 1000 juga kan. Jadi untuk tajuk panjang, adik-adik tolong fokus kepada meter dan sentimeter ataupun sentimeter, milimeter. Okay, sebab yang ni penukaran unit dia 100, yang ni penukaran unit dia 10. Okay, jadi kalau contoh soalan ni kan, kalau adik-adik bahagi 1000, maka salah lah. Sebab adik-adik dah biasa dengan nombor 1000 kan. Tiba-tiba keluar sentimeter dengan meter, adik-adik pergi bahagi dengan 1000, maka jawapan adik-adik akan salah. Jadi tolong hafal. Baik, yang meter dan sentimeter, begitu juga sentimeter dengan milimeter. Okay, ingat macam ni ya. Kilometer, kalau adik-adik nak buat macam ni pun tak apa, buat satu T yang panjang macam ni. Kilometer 1, 2, 3, sini meter, lepas tu kurangkan jadi 2. Ni untuk sentimeter, dan last kali milimeter 1. Adik-adik nak buat macam ni pun boleh. Kilometer, meter 3, sentimeter 2, milimeter 1. Contohnya keluar soalan meter dengan sentimeter kan. Maknanya yang lain tutup lah, tinggal meter dengan sentimeter je lah. Ingat, garisan yang panjang kat atas ni tempat titik dia. Okay, contohnya nombor ni kan 420 cm. Okay, yang ni tak adalah, kita tak akan guna yang ni. Buang yang ni. Okay, 420 cm nak tukar kepada milimeter, kepada meter, masukkan dekat sentimeter, 0, 2. 4 letak kat depan lah, sebab sentimeter hanya 2 unit, 2 sentimeter hanya 2 tapak sahaja. Jadi nak dalam meter, letak titik lah, sebab garisan ni tempat letak titik perpuluhan. Okay, 4.2 meter, 20 pun tak apa, tolakkan dengan 2.0 meter. Dia nak beza, kita kena tolakkan, kita akan dapat 2.2 meter. Itu soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua, hitung jumlah panjang dalam sentimeter kain yang digunakan untuk membuat ketiga-tiga jenis pakaian itu. Maknanya kita kena tambahkan ke semua sekali lah. Okey, kalau kat sini blouse,
dekat depan sekali kan. Tak apalah cikgu tulis kat sini 21/4 meter. Okey, 1/4 ni kalau adik-adik biasa jumpa nombor dia kalau adik-adik dah hafal yang kilogram, kilometer dan liter tu 250 kan. Untuk meter dengan sentimeter dia bukan 250 tetapi 25 sahaja. Ingat sebab sentimeter dengan meter penukaran unit dia adalah 100. Ada dua sifar. Ingat, dua digit lah. Jadi kalau nak tukar kepada meter 2.25 meter. Kalau tukar kepada sentimeter dia akan jadi 225 cm. Okey. Kalau soalan ni dia nak jawapan dalam sentimeter, kita tukar dalam sentimeter semua. Yang ni darab 100 jadi 200. Yang ni darab 100 maknanya buang titik dapat 225 cm. Okey, yang ni sentimeter, sentimeter, yang ni pun sentimeter. Okey. Jadi kita tambahkan kesemuanya 420 cm tambahkan dengan 200 cm dan akhir sekali 225 cm. Tambahkan kita dapat 548. Okey, selesai. Ini jawapan dia. Jumlah panjang ketiga yang digunakan untuk buat kesemua ni adalah 845 cm. Okey. Okey, sekarang kita akan lihat soalan nombor 11. Jadual di bawah menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas. Okey, bekas P adalah 10 3/5 liter dan Q 2 liter 480 mililiter. Kurang daripada P. Okey, kalau kurang ni maknanya kita kena tolak daripada P lah. Okey, sebelum tu kita tukar dulu. Sebab tu pentingnya adik-adik kena hafal yang pecahan tadi. Yang soalan nombor berapa tadi? Nombor 8 ke nombor 9? Okey, 1/4 250. Kalau per 5 200 kan. 1/5 200. Kalau 2/5 400. 3/5 600. Maknanya nombor 3 ni darab dengan 200, kita dapat 600. Okey, kalau kita nak tukar unit tak ada titik. Kalau kita nak kekalkan unit ni ada titik perpuluhan lah. Nak tukar unit buang titik tu. Okey, untuk yang ni, untuk Q dia kata 2 liter 480 ml kurang daripada P. Jadi nak tahu yang Q yang sebenar. Okey, soalan nombor 1 dia memang tanya yang tu pun. Soalan nombor 1 dia tanya hitung isi padu dalam ml air di dalam bekas Q. Jadi 10 dia nak dalam ml kan. Cikgu tukar teruslah ni. Cikgu kata tadi 10,600. Kalau nak tukar kepada unit yang kecil, titik tu tak adalah. ml tolakkan dengan 2 liter. 2 letak kat sini 480 ml. Okey, tolak. Okey, tolakkan kosong. Pinjam kat sebelah tinggal 5. 10 tolak 8 2 1. Ni pinjam kat sebelah 8 ml. Okey, ini soalan nombor 1. Air di dalam bekas Q adalah 8120 ml. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 2. Cari jumlah isi padu dalam liter dan mililiter air di dalam kedua-dua bekas tersebut. Okay, dia nak dalam 2 unit, maka kita kena letak titik lah ataupun tulis macam ni. Okay, untuk yang ni, kalau titik ni maknanya perantara lah ataupun sempadan untuk liter dan juga mililiter. Okay, dan belakang titik ni pastikan 3 digit lah kalau nak tulis dalam ml. Okay, maka nombor dia 10 liter 600 ml tambahkan dengan berapa tadi yang Q? Okey, yang Q tadi kita dah dapat 8000 ni maknanya 8 liter lah. 120 ml. Okey, kita tambahkan dapat 0 2 7 8 1 liter, sini mililiter. Okey, jawapan dia nak dalam liter, maksudnya ada L kat sini liter dan kat sini 720 mililiter. Okey, selesai untuk soalan nombor 11. Okey, jadi cikgu akan berhenti kat sini dulu. Untuk soalan 12, 13 dan seterusnya cikgu akan sambung dalam video yang seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.